Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Maibs menjunjung syiar, memaju ummah. Salah silah perlis, segalanya perlis. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada. Alhamdulillah pada episod ini kita diizinkan Allah sekali lagi untuk bertemu dalam podcast Salah Silah Perlih. Alhamdulillah untuk episod yang ke-8, dan kali ini kita membawakan satu tajuk yang memang langka, yang memang bahasa Inggeris sebut rare, iaitu amat jarang diperkatakan, yakni disebut sebagai Perlis Worldview, iaitu pandangan dunia orang Perlis, yakni bagaimana orang Perlis melihat dunia atau melihat dirinya di dalam dunia kita ni lah, kan? Jadi bersama-sama dengan kita pada malam ni, kita bertuah kerana kita didatangi oleh satu lagi atau seorang lagi anak Perlis yang amat berbakat. Beliau bukan saja seorang saintis, seorang insinyur, teknologis, malah beliau juga seorang yang berbakat dalam bidang sastra, seorang penyair dan juga penulis, yang juga sekarang ini merupakan ketua satu Angkatan Sastrawan Indra atau singkatannya Aksara. Dan tak lain tak bukan, beliau adalah Dr. Insinyur Teknologis Nur Shah Aizat bin Shuaib, atau dikenali dengan nama penanya Shah Kang. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat. Ya, jadi malam ni ataupun episod kali ni dengan berseri-seri lah hadir ke studio kita. Dan satu perkara yang unik berkenaan dengan beliau ini adalah bagaimana seorang saintis ataupun seorang anak muda Perlis yang saya rasa bijak mengatasi orang lain juga, kerana beliau juga merupakan salah seorang, kalau tak silap saya, adalah penerima anugerah beasiswa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah, ya. Kemudian pergi belajar hampir di pelbagai belahan dunia, dan akhirnya kembali ke negeri Perlis dan berkhidmat di juga di Universiti Malaysia Perlis, khasnya sebagai pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal di Universiti Malaysia Perlis, dan kini lebih-lebih lagi terlibat dalam aspek pemasaran, aspek pemasaran dan juga promosi Unimap itu sendiri. Jadi seorang anak muda yang kita boleh kata serba boleh lah, bahasa moden-moden ni dia kata versatile, kan? Jadi bersama-sama dengan kita. Namun pada malam ni beliau menggaras satu tugas yang berat, iaitu cuba nak merungkai satu persoalan yang hampir-hampir jarang atau tidak pernah dirungkai oleh orang lain atau sebelum beliau secara besar-besaran, secara serius, iaitu apakah pemikiran orang Perlis atau bagaimanakah dalam pemikiran ni orang Perlis melihat dunia, kan? Jadi sebenarnya tetamu kita ni dia membuat orang kata pemerhatian, membuat pengamatan, dan beliau cuba untuk semacam merekodkan pengamatan itu di media sosial beliau, khasnya Facebook. Dan daripada situ tu kita lihat apa yang beliau tulis itu mewakili satu bentuk pemerhatian dan analisis kepada cara orang Perlis berfikir dan seterusnya cara orang Perlis bertindak. Itu yang dikatakan sebagai Perlis Worldview ataupun cara orang Perlis melihat dunia. Jadi saya rasa itulah aluan saya dalam podcast kali ini. Tapi kita nampak yang lebih menarik lagi ni adalah bagaimana tuan tubuh nak memperkenalkan dirinya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Dr. Nur Shah Aizat ataupun saudara Shah Kang untuk memperkenalkan dirinya, meriwayatkan tentang dirinya sendiri, bagaimana seorang anak Perlis ini telah kata terlibat dalam teknologi kejuruteraan dan akhirnya juga berminat dalam dunia
penulisan dan sastra. Dipersilakan. Baik. Terima kasih Dr. Azman. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan pada hari ini. Saya sebenarnya bila dapat topik ini antara topik yang boleh kata menggentarkan lah. Satu topik yang agak besar, tapi tak apa, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Syahizat bin Shuaib. Saya merupakan Ketua 1 Angkatan Sastrawan Indra Aksara Perlis, juga merupakan pensyarah di Universiti Malaysia Perlis dan Ketua Bahagian Promosi dan Pemasaran. Menyebut tentang bagaimana boleh berminat dalam dunia penulisan dan menceburi bidang sastra ni walaupun berbeza dengan bidang hakiki. Betul. Bidang hakiki saya bidang kejuruteraan mekanikal. Betul. Lebih khususnya penyelidikan dalam bidang kita semula dan juga pembuatan lah. Okey. Kelestarian lah tu saya punya research area kita panggil. Jadi minat menulis tu mula daripada dari umur berapa? Dari umur lebih kurang 19 tahun. 19 tahun. Waktu tu sebab saya sebelum saya keluar negara, saya melanjutkan pengajian ke University of Manchester. Sebelum tu saya belajar sastra. Maknanya dalam proses kita panggil pra-university itu, subjek sastra tu merupakan satu komponen wajib. Selain daripada subjek fizik, matematik, kimia dan sebagainya. Sastra tu wajib, betul? Jadi di situlah bermulanya kita mengenali Usman Awang, mengenali karya-karya Sahnun Ahmad, dan juga mengenali karya-karya terjemahan daripada luar negara. Contohnya Midak Ali, Rolong Midak, Naguib Mahfuz. Jadi saya belajar semua itu, jadi timbulnya rasa minat untuk mendampingi bidang sastra sebab saya rasa sastra ni dia adalah masyarakat. Dia menggambarkan, dia cerminan masyarakat. Kalau saya boleh bertanya sedikit lagi, iaitu adakah siapa yang saudara anggap sebagai guru dalam bidang sastra dan penulisan dari Perlis kepada saudara, sama ada secara langsung mengajarkan saudara ataupun saudara macam berguru dengan beliau menerusi penulisan-penulisan beliau? Kalau ikutkan dari segi idola ataupun mentor lah kita panggil kan, ramai di Perlis ni. Cuma yang paling utama, yang paling pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan Cikgu Rejak FI lah. Cikgu Rejak. Saya rasa mungkin sedikit masa ni kita perlu sebut nama-nama beliau itu, walaupun tidak mudah untuk kita menaraikan dan menyebut setiap satu daripadanya satu persatu, tapi kita rasa nama-nama pendahulu kita ini perlu juga kita kongsikan. Mungkinlah generasi muda yang mengikuti podcast ini akan tu. Kalau kita sambung balik soalan tadi, silakan. Kalau ikutkan Cikgu Rejab antara yang mula sebab dia merupakan sahabat kepada ayah saya. Jadi dari situ saya pernah bertemu dengan nama beliau. Pena beliau Rejab FI. Rejab FI lah. FTTI. Rejab Ismail nama sebetul. Kami panggil Cikgu Rejab lah. Selalunya kami nama panggilan Cikgu Rejab. Jadi ketika itu ketika saya belajar sastra pada umur saya 19 tahun itu, saya ada buat juga mini tesis. Kajian mini penyelidikan tentang sastra patriotik sebelum merdeka. Jadi di situ saya bertemu dengan beliau dan menemu ramah beliau berkenaan dengan pendapat beliau tentang zaman. Masih ada lagi recording itu walaupun dah 15 tahun, 2008 lah, dekat 16 tahun berlalu masih ada. Dan dari videonya dia suara audio. Waktu tu video belum lagi sesuatu yang kita selalu ambil lah. Jadi kita record audio. Dari situlah timbulnya minat dan beliau pun memberikan tunjuk ajar lah macam mana nak hantar karya. Dan saya juga terlibat dengan grup karyawan luar negara yang dikendalikan oleh saudara Dr. Fad Razi daripada Terengganu. Beliau daripada Terengganu lah. Dari campuran antara itu, bimbingan daripada Perlis, bimbingan daripada kawan-kawan di luar. Jadi dari situlah saya rasa penulisan ni satu bidang yang sangat seronok untuk diterokai. Penulisan ni satu bidang yang seronok untuk diterokai dan saya rasa banyak. Saya sebenarnya bermula dengan kartun. Dulu saya jadi minat itu lahir sendiri bersama dengan sedikit bimbingan tu, maka dia berkembang bagaikan tidak dapat ditahan-tahan lagi. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kenapa kita terlibat dalam bidang penulisan ini adalah kerana satu, bila kita masuk ke kedai-kedai buku atau kita melihat buku-buku di pasaran, kita rasa macam
saya boleh buat dengan lebih baik. Macam itulah kita rasa macam kita nak tulis sesuatu yang daripada pandangan kita yang kita rasakan lah lebih baik daripada orang lain. Jadi kita pun rasa tergerak untuk menghasilkan karya kita sendiri dengan idea utamanya adalah untuk membimbing lah. Niat kita menulis ni adalah untuk membimbing dan apabila menyentuh tentang penglibatan dalam sastra dan budaya negeri Perlis ni sebenarnya kalau kita boleh tengok sikit statistik ataupun silakan tengok sikit ada paparan, kita boleh tengok tujuan utama perjalanan pelancong ke Perlis pada tahun 2021. Jadi sebab saya pernah buat satu kajian ataupun penyelidikan pendek berkenaan dengan sastra pelancongan. Jadi melihat kepada itu, kita melihat kenapa pelancong datang ke negeri Perlis. Jadi kalau ikutkan pelancong datang ke negeri Perlis ni kebanyakan dia sebab melawat saudara mara, percutian yang biasa membeli belah yang selalu. Tetapi tidak ada satu komponen pun yang menyebut tentang melawat Perlis sebab seni dan budaya. Tidak ada. Jadi dari situlah saya rasakan bahawa perlu bidang seni dan budaya, salah satunya penulisan, perlu dikembangkan oleh anak muda, oleh saya sendiri, dalam usaha untuk mempromosikan negeri Perlis itu di mata masyarakat. Selain daripada promosi-promosi yang lain lah, daripada media sosial, daripada media cetak dan sebagainya, media digital, penulisan seni dan budaya ni juga salah satu kaedah untuk kita memperkenalkan negeri Perlis kepada masyarakat awam. Jadi kalau kita balik kepada wadah yang dalam bidang penulisan sastra dan juga kebahasaan yang Saudara Syahkan pimpin sekarang ni, iaitu Angkatan Sastrawan Indra, singkatannya Aksara. Jadi bagaimanakah Aksara ini memfokuskan peranan-peranannya dalam menyuburkan minat dan juga pengkaryaan dalam bidang sastra dan juga penulisan tu? Boleh saudara kongsikan kepada kami semua. Jadi Persatuan Aksara ditubuhkan sekitar pada tahun 2007-2008 begitu. Saya pun sendiri menyertai Aksara lewat daripada itulah tahun bila saya balik pulang ke Malaysia. Pada tahun 2016-2017 baru saya bermula. Jadi persatuan ini bukanlah sekadar persatuan penulis sahaja. Jadi dia adalah persatuan angkatan sastrawan yang meliputi bidang-bidang lain. Sebagai contoh, kita ada ahli yang terlibat dalam teater, dalam drama radio, dalam muzik. Jadi kita bukanlah sekadar penulisan semata-mata. Antara aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan adalah kita ada buat, contohnya yang seperti tertera di dalam visual. Yang ni kita visual ni ya. Hadiah sastra, hadiah puisi Indra Perlis. Puisi Indra Perlis. Jadi kita dapat tajaan daripada Motek juga untuk sebagai elemen untuk mempromosi. Kita hasilkan, kita buat karya-karya yang mengangkat tema negeri Perlis, keindahan tempatan di negeri Perlis, budaya dan ragam masyarakat di negeri Perlis. Jadi semua itu kita masukkan dalam satu pertandingan dengan tujuan kita nak memperkayakan seni dan budaya itu. Dalam masa yang sama kita nak angkat elemen-elemen kearifan tempatan, keindahan tempatan, keunikan budaya negeri Perlis. Dan kita juga ada buat aktiviti-aktiviti lain seperti baca puisi. Jadi kita ada jemput sastrawan-sastrawan negara hadir ke negeri Perlis. Kalau tak silap saya, yang berkemeja merah, betul, itu adalah sastrawan negara Profesor Muhammad Haji Saleh. Beliau hadir pada yang ini gambar ni September tahun 2019. September 2019. Jadi itu adalah kita punya antara salah satu acara baca puisi. Kita adakan bengkel, kita terlibat dengan pelibatan dengan sekolah-sekolah. Jadi daripada hasil yang tadi saya sebutkan hadiah puisi Indra Perlis itu, kita hasilkan satu buku. Jadi kalau kita tengok buku Perlis dalam Politika Budaya, ini adalah kompilasi pemenang dan juga beberapa peserta terpilih yang mana kita menjelaskan tema antologi ini adalah seni dan budaya negeri Perlis dan juga keindahan tempatan, kearifan tempatan yang dalam bentuk puisi. Jadi kita cuba bukukan dan alhamdulillah kita edarkan ke perpustakaan. Kita cuba jadikan sebagai satu idea asalnya adalah untuk dokumentasi kepada pihak kerajaan negeri Perlis supaya ada
elemen promosi dan budaya dalam konteks sastra. Mungkin akan digunakan dalam papan iklan, mungkin akan digunakan dalam video, mungkin akan digunakan di mana-mana sahaja. Sekurang-kurangnya kita dah ada teks itu kalau untuk digunakan. Tapi karya tersebut dihasilkan pada tahun bila? Kalau ikut yang itu pada tahun 2022. 2022 sudah selepas COVID. Ya, betul. Berarti sudah hampir-hampir 2 tahun lepas lah. Betul. Daripada kita hujung tahun 2022. Dan cuma mungkin karya sepenting itu kalau saya bagi secara peribadi tu macam saya terlepas daripada radar saya tu, berarti saya kena cari balik lah. Betul. Dan saya rasa masyarakat besar pun sedemikian juga. Kan? Kami di pihak Aksara mungkin kita boleh tambah baiklah dari segi pemasaran. Sebab kita pun tak jual seperti di kedai buku. Kita hanya jual kalau ada acara-acara, kita buka meja dan dijual di dalam acara yang tertutup sahajalah. Jadi mungkin lepas ni kita boleh mengiatkan lagi, mungkin ada pihak-pihak di luar sana yang nak menggunakan teks di dalamnya untuk mungkin sebagai saya katakan tadi sebagai elemen promosi dan juga anak-anak muda sendiri untuk memahami konteks budaya dan seni di negeri Perlis ini, tapi dalam bentuk puisi. Mungkin lebih menariklah berbanding dalam bentuk artikel dan sebagainya. Mungkin membantulah. Dan asrat sebenarnya kita nak minta dia dalam bentuk macam kita buat macam tugu ataupun macam pameran, monumen lah. Tetapi itu mungkin langkah yang seterusnya sebab memerlukan bajet yang lebih tinggi. Dia macam monumen puisi. Betul, macam laman puisi. Jadi pelancong kita cadangkan dulu di kawasan Pekalan Asam. Jadi di situ ramai pelancong dan mereka boleh bergambar dengan tugu tersebut. Jadi sebagai satu tempat untuk kita panggil sebagai photoshoot lah, ambil gambar, dan juga untuk dia dirakam sebagai kenangan lah pelancong ke negeri Perlis. Jadi macam memanfaatkan minat pelancong kepada amalan, saya tak pasti dalam bahasa Melayu disebut apa, tapi OOTD. Outfit of the day. Yang apa nama? Satu masa disebutkan sebagai budak OOT. OOTD itulah maksud dia. Jadi apa nama, mungkin kita kata begitulah. Kita pun tak begitu pasti, tapi harapannya kita kata adalah kita begitu. Namun tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton kita di mana saja berada, sekarang kita sampai kepada satu segmen istimewa kita seperti mana biasa, iaitu bersempena dengan edisi di mana kita memperkatakan pandangan dunia orang-orang Perlis, Perlis Worldview ini. Kita akan memilih satu atau dua atau beberapa contohnya perkataan dalam dialek Perlis untuk diangkat, diberikan makna, kemudian diberikan maksud. Dan saya dipahamkan doktor ada memilih satu atau dua perkataan hari ini. Satu kot saya satu tu lebih yang lebih apa kita panggil lebih dekat dengan hati satu lah. Yang satu lagi tak. Kadang semua kita tahu banyak perkataan dalam dialek Perlis. Cuma ada yang kita selalu pakai, ada yang kita jarang pakai kan. Tapi yang satu tu kita satu lah kot, insya-Allah. Jadinya memberikan penghormatan kepada tetamu kita, Dr. Nosyah Aizat ataupun saudara Syakang ini, Dr. Nosyah telah memilih, iaitu perkataan yang dimaksudkan adalah rod. Rod. Jadi rod ini dia dapat dieja sebab R itu menjadi rin. Jadi dapat juga dieja sebagai G H O T. Rod. Dan rod ini dalam bahasa Perlis ataupun dialek Perlis, pelek Perlis, dia bermaksud sanggup, dia bermaksud larat, dia bermaksud mampu. Betul. Jadi sanggup, larat, mampu. Kan? Jadi mungkinlah saya nak persilakan saudara Syakang buat ayat dulu, kemudian saya pula akan cuba buat ayat. Menggunakan perkataan yang kita perkenalkan kali ini, iaitu rod. Bagi saya rod ni dia bermaksud seperti berdaya tahan lah, maknanya
ketahanan begitulah kan. Jadi dalam pandangan dunia orang-orang Perlis ni, rot ini adalah satu perkataan yang paling hampiak lah, paling dekat dengan apa yang dikatakan sebagai daya tahan. Daya tahan ataupun ketahanan. Dalam bahasa Inggeris mungkin dapat disamakan dengan perkataan resilience. Resilience yang ada betul. Kan? Dalam jadi bahasa Inggeris. apa nama? Jadi rot ni adalah satu perlambangan ataupun kita kata perkataan yang orang Perlis gunakan untuk menunjukkan daya tahan tersebut. Maka silakan saudara huraikan lagi apa-apa yang dapat dicerap daripada itu. Sebab saya bila tengok perkataan rot ni, dia sebenarnya saya jarang dengar dia berdiri sendiri rot. Dia selalunya tik rot. Maknanya tidak. Selalunya yang saya dengar lah dari pihak saya, mungkin saya jarang dengar. Tapi kalau contoh ayatnya, contoh, aku ni dah tua, tik rot nak menebah. Kalau saya rasa dia berbunyi begitulah. Mungkin saya ada silap ke apa, jarang pakai juga perkataan rot ni. Tapi selalunya akan dengan tik rot, macam tak larat ataupun tak berdaya. Tapi kalau macam doktor macam mana? Mungkin. Kalau kata saya ni, mungkin saya buat ayat macam apa kita kata, anak Salmah tu dia kata tak mau lena sebab nak buat kira-kira, nak buat matematik. Tengok-tengok tak rak dia lena lah. Tak rak dia jaga, betul lena. Jadi maknanya itu satu daripada perkataan, berarti dia tak sanggup menahan daripada mengantuk itu. Jadi maknanya ataupun macam kalau buat rumah ni aku seorang, jadi kain buruk aku. Tak rak lah. Tapi kalau kata ramai-ramai ni, ada kawan ni, kawan tu, ada orang kita semua, anak-anak beranak kita pakat-pakat tolong, maka rak lah. Boleh lah rot. Sebab rot ni kalau saya lah sebagai orang yang bukan pakar dalam bahasa ni, saya menganggap rot ni dah mai daripada perkataan larat. Betul tak? Kau tak tahu dia mai daripada perkataan-perkataan lain, tapi sebagai orang ada yang bukannya pakar dalam bahasa orang biasa, melihat dia datang daripada perkataan larat. Aku larat jadi rot mungkin dia. Jadi bila sebut ada setengah lorat, dia panggil tak rot kan, tak larat, tak rot lah kan, jadi saya selalu dengar tu lah. Jadi adakah itu dia, bila tadi pun doktor pun ada sebut perkataan tak rot juga kan, bukan rot saja kan, adakah dia boleh dikatakan sebagai pandangan juga melihat kepada perkataan ni sesuatu yang negatif yang selalu dipadankan dengan perkataan tak? Saya rasa dia macam neutral. Kita boleh menuju ke arah kita mampu buat sesuatu, atau sebaliknya kita tak mampu buat sesuatu. Jadi dia agak dia sifat dia neutral. Tapi rot ni adalah satu perkataan yang saya rasa lebih arkaik lah, atau lebih lama daripada perkataan larat. Seolah-olah kita ni, tok nenek kita menggunakan rot dulu, kemudian baru dia gunakan perkataan larat. Boleh jadi. Ataupun asalnya bila ada binaan kalau di bendang, macam empangan kecil yang didirikan di kita bendang tu disebut belat. Betul. Kan? Daripada belat tu, bila teknologi belat tu sudah meningkat, daripada tanah sudah menjadi ada kayunya, ada pintunya, maka daripada belat tu dia berubah jadi timbul satu perkataan lain lagi disebut tanduk atau kunci ayak. Tapi kalau kata dia tanah saja tu dia sebut belat, contohlah. Jadi mungkin agakkan saya ni daripada asalnya rot, kemudian barulah kita beransur-ansur lebih banyak menggunakan perkataan larat. Kan? Jadi tak larat ataupun larat dan sebagainya. Tapi rot ni nampaknya dia lebih bukan sekadar fizikal, ia juga kata bermaksud mampu dari segi mental, mampu dari segi intelektual, mungkin mampu dari segi emosi juga. Aku tak rot dah ni. Abang kau ni. Kan? Hujung time ni atau hujung bulan ni aku nak pi pejabat agama. Jadi maknanya itu tu asas-asas di mana
orang seperti contohnya Kak Leha ataupun sebagainya nak pi ke pejabat agama, ke jabatan agama untuk minta kaunseling dan seterusnya, memfailkan cerai, permohonan cerai kepada suaminya kan. Jadi contoh kita kata begitu lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah segmen Pelik Perlih kali ni, iaitu kita mengangkat semula perkataan rod. Jadi kalau tadi itu sebenarnya kita dah mula masuk dah kepada tajuk kita yang besar, iaitu pandangan dunia atau world view. Ya. Jadi pandangan dunia orang Perlis ni dibentuk juga oleh bahasa orang Perlis, budaya orang Perlis. Sikit sebanyak ada pengaruh iklim kita, ada sikit sebanyak pengaruh cuaca kita, sedikit sebanyak pengaruh budaya ataupun flora, fauna, alam tumbuhan, alam haiwan dan sebagainya, membentuk pandangan dunia orang-orang Perlis ni. Jadi saya nak pergi kepada persoalan berikutnya, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pandangan dunia atau world view, dan apakah pandangan dunia bagi orang Perlis, dan maksudnya mengapa saudara Syahkang menerima demikian, memerhatikan dan kemudian cuba merumuskan demikian. Saya persilakan. Baik. Seperti yang saya maklumkan pada awal-awal sesi tadi, memang satu topik yang sangat berat bila kita sebut sebagai world view ni. Dan apabila kita membuat carian tentang world view ataupun pandangan dunia orang Perlis ni, kita tak dapat menemukan banyak sangat sumber yang bertulis, yang kita panggil yang buku ataupun artikel. Tidak banyak, ada tapi tak begitu meluas. Jadi kalau pada pandangan saya, world view ini dia membawa maksud pandangan hidup ataupun sesuatu prinsip yang digunakan oleh sesetengah komuniti, sesetengah pihak untuk menentukan arah, ke mana arah tuju dia. Itu maksud world view yang saya pegang lah. Saya rasa dalam bahasa Jerman, mungkin Dr. Azman boleh sebut kot, Weltanschauung macam mana? Saya pun tak boleh cara nak sebut, tapi itulah perkataan yang dipakai. Sebab bila kita tengok daripada definisi yang lain, dia boleh juga kata pandangan terhadap alam, terhadap alam kosmos, yang benda yang lebih besar. Betul. Tapi dalam konteks perbincangan kita, saya rasa kita lebih melihat kepada prinsip ataupun pegangan asas orang Perlis itu datang daripada perkara yang macam mana. Saya bagi contoh lah, mungkin lebih senang faham. Saya ada satu kajian pandangan alam ataupun pandangan dunia orang asli yang dibuat oleh Dr. Haliza Abdul Rahman daripada UPM, menjelaskan jadi pandangan alam orang asli ini, pandangan dunia, world view dia sudah tentu sebab dia tinggal di kawasan yang hutan, di dalam kawasan hutan belantara. Jadi world view dia adalah lebih akrab dengan alam. Itu world view dia. Jadi sebagai orang Perlis, kalau doktor tanyakan tentang world view itu, terlebih dahulu saya nak terangkanlah, sebab yang ini bukanlah dia bermaksud sesuatu yang bersifat fakta, lebih kepada bersifat pendapat, yang mana tuan-tuan para penonton sekalian tentunya mempunyai pandangan berbeza yang sedang diwacanakan. Mungkin akan ada maklum balas daripada sesi kita ni, yang nak membalas, yang nak buat video, nak menjelaskan pandangan yang lain, silakan. Tapi kalau bertangan saya melihat world view rakyat Perlis ni telah berubah sebenarnya daripada dulu kepada yang lebih moden. Jadi kalau kita tengokkan yang dulu, sebenarnya kalau yang saya lihat dulu ni mungkin 20 ataupun 30 tahun lepas, salah satunya adalah world view kita lebih kepada bersifat rendah diri. Kita nampak diri kita ni sesuatu yang kita rasa, sebab dia datang daripada lokasi kita, saiz kita, saiz negeri kita yang kecil, dan kita pula adalah bekas sebelum ini kita berada dalam negeri yang lain kan. Jadi kita dipecahkan dalam satu negeri. Dari situ kita ada satu perasaan rendah diri yang mungkin masih lagi berada dalam world view orang Perlis yang ada sekarang. Kadang-kadang rendah diri itu macam dua kali ganda rendah diri. Dia macam sudahlah rendah diri kerana kecil, rendah diri kerana tidak, kalau kaya pun tidak raya, kan, dan juga sebab itulah kan. Okey, sila sambung. Okey, yang itu yang pertama, rendah diri. Yang kedua, mungkin kita boleh katakan salah satu world view yang berbalik daripada rendah diri tadi. Dia sesuatu world view pandangan yang kita selalu merasakan diri kita ni tidak ada apa untuk dibanggakan. Kita selalu rasa macam kita ni Perlis, pak kecil, jauh. Lepas tu
macam-macam lah kita rasa dia dikaitkan dengan rendah diri, kita maka keluarlah ungkapan Perlis tak ada apa. Perlis tak ada apa. Betul, bila orang nak main, nak melawat kita rasa macam Perlis tak ada apa. Main lah, tak ada apa. Jadi dia jadi ada satu konotasi yang begitulah. Saya tak katakan semua rakyat Perlis, tapi saya pasti benda tu ada dalam kalangan kita lah. Sebab kita tahu Perlis ni banyak kalau dari segi kekurangan tu, dari segi fasiliti, kalau contoh pelajar-pelajar saya lah, selalu tanya, ada seorang pelajar tu pernah tanya saya, dia tanya, sir, dia panggil sir orang Perlis kan, dia tanya saya. Saya kata, saya orang Perlis, pasal apa? Sir buatlah satu shopping mall. Dia suruh saya pula buat shopping mall. Sebab rupanya mungkin bagi orang luar, shopping mall, fasiliti macam taman tema ke apa, benda tu benda yang sangat pawagam kan, benda yang sangat besar dan sangat penting. Dan bila orang luar banyak, kalau kita tengok banyak yang mengajuk Perlis tak ada sinema, Perlis tak ada apa kan, tak ada kan, jadi menyebabkan kita rasa tak bangga dengan diri kita. Sebahagian kita merasakan begitu. Ataupun kalau kata boleh saya kata kita kata mencelah kadang-kadang kuasa pada kata-kata. Betul. Kuasa positif ataupun kuasa negatif. Kadang-kadang kata-kata yang begitu toksik, yang begitu negatif itu sekali kadang-kadang dia masuk dalam kepala. Kadang-kadang bukan berhari-hari, bertahun-tahun, mungkin berdekat-dekat lamanya, baru dapat nak dipulihkan balik, diketeruqyahkan balik. Jadi maksudnya macam kalau kita tak boleh nak bertahan, contohnya kita akan dikatakan negeri Perlis ada ada kata lampu isyarat ke? Ataupun dipersendakan dengan sebut negeri Perlis tu ada sejarah ke? Kan? Jadi kadang-kadang perkara-perkara yang begitu asas itu macam digunakan atau disalahgunakan untuk menekan-nekan lagi. Betul. Okey, silakan saudara. Dia ditambahkan dengan perkataan-perkataan begitu terhadap seseorang yang mempunyai rasa inferior, dia akan lebih, kesan dia tu akan lebih teruklah dah kita inferior. Kemudian kita pula disebut-sebut dengan perkataan-perkataan yang Dr. sebut tadi kan, diulang-ulang, jadi diajuk-ajuk. Tak semua orang boleh bertahan lah dengan perkataan tu, jadi menyebabkan dia rasa tadilah rendah diri, rasa tidak ada apa untuk dibanggakan. Dan yang mungkin yang terdahulu, saya rasa worldview terdahulu adalah sifat ingin keluar lah daripada negeri Perlis. Maknanya merasakan negeri Perlis tak ada apa, dan jadi rasa perlu mencari sesuatu di luar lah. Tapi sebenarnya benda ni boleh jadi positif ataupun negatif lah. Sebab saya sendiri pun, kita pun merantau juga, mencari ilmu di luar dan kembali untuk membawa ilmu-ilmu tu untuk manfaat negeri Perlis. Boleh jadi negatif ataupun positif lah. Ataupun kalau misalnya saya mungkin nak mengajuk semula satu ayat sebenar yang pernah diperdengarkan kepada saya. Maksudnya ada satu hamba Allah ni, dia pernah kata lah dulu pada masa dia muda lah, ni pun dia tak bermuda dah. Jadi dia pun kata, celik-celik mata pokok padi. Celik-celik mata pokok padi. Kan? Jadi itu secara negatif lah. Kita ni, kita anggap pokok padi itu rezeki kita, keindahan negeri kita dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin sambungannya adalah ingin keluar Perlis lah. Ingin keluar boleh. Baik, yang tu saya katakan yang terdahulu. Sebab saya merasakan benda tu ataupun worldview yang terdahulu itu sekarang ini sudah pun beralih sedikit, ada sedikit peralihan sedikit dengan apa yang berlaku sekarang ni di negeri Perlis dalam masa mungkin 5 tahun yang kebelakang ni, terutamanya lepas tempoh PKP COVID, kita dapat nampak worldview itu sedikit sebanyak ada perubahan. Dan saya rasakan antara worldview yang perubahan itu adalah iaitu berjiwa besar ataupun kebanggaan orang Perlis itu semakin bertambah-tambah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni di dalam media sosial terdapat satu konsep yang diberi nama healing. Dan healing itu satu benda yang hipster lah. Dan healing itu adalah satu konsep yang asalnya healing itu berubat, tapi dia jadi healing ni kalau kita boleh ceritakan yang kita faham lah. Satu keadaan yang boleh tenang, menyembuhkan, tempat-tempat yang menenangkan jiwa. Jadi itu menjadi satu yang sohor kini lah, trending di media sosial. Dan perkara tersebut terpalit kepada negeri Perlis. Maknanya bukanlah terpalit itu negatif kan, tapi kesan itu diterima oleh negeri Perlis, yang mana sekarang ini orang Perlis orang luar pun dah mula menghargai Perlis. Dan kita boleh tengok di hujung minggu
betapa jalan pun dah mula sesak. Dah lebih banyak kedai-kedai makan, dah lebih banyak lagi tempat-tempat yang menarik untuk dilawati, dan kita pun, saya nampak orang Perlis sendiri pun dah mula mempromosi, dah mula rasa macam sila datang boleh, kita ada macam-macam, kita dah boleh mula sebut wow, datanglah Ruang Kelian. Walaupun Ruang Kelian tu sebenarnya dah memang dari dulu pun macam tu kan, 20 tahun lepas pun dah ada. Kalau kita tengok filem tentang bulan, filem yang dilakonkan di Negeri Perlis yang 20 tahun lebih di Negeri Perlis dah ada viewpoint Ruang Kelian, dah ada pun sebenarnya. Tetapi kenapa dalam masa 2-3 tahun ini sahaja tempat itu menjadi popular. Jadi saya nampak mungkin world view orang Perlis dah mula rasa bangga dan rasa macam kita rasa macam ajakkan paradigma Perlis ni dah ada sesuatu yang boleh orang datang. Saya nak kongsi satu cerita lah. Silakan. Saya dulu belajar di Manchester selama 7 tahun, 2009 sampai 2016. Pada tahun 2011, sebenarnya ni nak buat video tapi tak keluar lagi di sini, tapi keluar di sini dululah. Saya bertemu dengan seorang pakcik dan makcik lah di sebuah rumah, ada jamuan. Saya berjumpa dengan seorang pelancong, sepasang rakyat Malaysia pelancong di Manchester. Di Manchester itulah. Pakcik dan makcik berumur mungkin 50-an, hampir 60-an. Orang Melayu? Orang Melayu. Tetapi bukan berasal daripada sini. Jadi bila bersembang dan sebagainya, jadi saya pun ditanyalah dari negeri mana. Pakcik tu bertanya. Saya pun katalah dari negeri Perlis. Jadi bila sebut negeri Perlis tu, pakcik tu teruja. Dia merasa macam menarik. Dia kata, Perlis. Dia kata dia suka dengan Perlis. Dan saya waktu itu saya pun merasakan okeylah, bukanlah sedikit orang yang suka Perlis, ramai aja. Tetapi dia menyebut satu tempat yang saya memang tak sangka dia nak sebut nama tempat tu. Sebab kalau negeri Perlis ni selalunya yang disebut Pulau Kelang, Padang Besar, Pulau Perlis, Kanga, Arau kan, tempat-tempat yang besar. Dia menyebut satu tempat, kalau Dr. Azman nak tahu, dia sebut Kuala Sanglang. Kuala Sanglang. Kuala Sanglang. Kebetulan ayah saya memang asal Kuala Sanglang. Jadi menyebabkan saya lebih teruja untuk tahu kenapa pak cik tu sebut dia suka Kuala Sanglang. Dia kata Kuala Sanglang ni dia ada laut, ada padi, dia kata ada hutan. Dia lah kata macam tu. Dan kita pun terfikir pasal apa pak cik boleh minat. Rupanya dia kata dia nak pencen di situ sebab dia rasa Kuala Sanglang tu tempat yang sangat cantik. Padahal kita sebagai orang Perlis, kita mungkin tak nampak Kuala Sanglang tu sebagai satu perspektif kita tak nampak lah Kuala Sanglang tu sebagai satu yang sangat berharga. Kita rasa tempat lain lagi dominan lah, bukan nak kata Kuala Sanglang tu tak berharga, tapi tempat lain lebih mendominasi lah. Padang Besar kan, Kuala Perlis. Kuala Sanglang ni kira mungkin hujung-hujung lah, memang dia di hujung pun kan. Jadi di situ saya rasanya kita boleh katakan bahawa walaupun tempat tu tak ada apa untuk kita, tapi sebenarnya dia ada apa untuk orang lain. Untuk pakcik tersebut lah. Dia ada sesuatu yang berharga untuk orang lain. Jadi kalau boleh saya kongsikan satu video yang saya pernah, video ni saya buat satu ketika dulu. Mungkin boleh tengok Perlis tak ada apa. Jadi mungkin boleh kita tengok. Mari kita lihat, dengan pandangan dan tu. dengar. Sebab bersama dengan audio sekali. Sesuai untuk semua orang. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang sesuai untuk datang mengunjung ataupun yang tinggal di negeri Perlis ni. Sebab apa? Sebab semua tempat dia ada dia punya keistimewaan dan juga kekurangan dia. Kalau hang yang jenis cari shopping komplek yang besar ataupun cari sinema, cari benda-benda yang happening, nightlife, Perlis ni bukanlah tempat yang sesuai. Tapi kalau hang suka tempat-tempat yang relax, yang tenang, yang tak kalut, Perlis ni adalah tempat yang sesuai untuk hang. Tempat yang bagi kita tak ada apa, mungkin dia adalah istimewa untuk orang lain. Okey, jadi itu menjelaskan tadilah kisah yang saya bertemu dengan pak cik tu, sebab kita tak tahu siapa yang suka dengan negeri Perlis, dan sekarang ni kita tengok dah makin banyak. Kalau kita boleh tengok visual di sini gambar bila kita tunjuk gambar-gambar keindahan negeri Perlis, kadang-kadang orang Perlis sendiri pun, Dr. Azman pernah sampai tempat ni?
dalam seperti di visual. Yang ni ujung bukit kah? Betul, kampung ujung bukit. Kampung ujung bukit. Tapi bila saya pernah hasilkan satu video, dan ramai orang Perlis sendiri pun sebenarnya tak pernah sampai. Kita sendiri pun tak aware, kita tak tahu sebenarnya wujud tempat-tempat yang cantik yang mungkin didambakan oleh orang luar, seperti yang kisah saya tadi itulah. Kisah pakcik dan makcik. Kita pakcik tadi itulah. Ya. Jadi itu antara worldview yang saya rasa dah mula beralih sedikit, kita dah mula rasa bangga. Kalau boleh saya tambah sikit lagi, worldview silakan. Tadi kalau worldview terdahulu kita orang nak keluar negeri Perlis. Tapi kadang-kadang lah ni kita dah nampak satu worldview orang nak balik ke negeri Perlis. Orang ingin kembali ke negeri Perlis yang mungkin orang-orang ini adalah sahabat-sahabat kita sendiri, saya orang rakan-rakan sebaya yang mungkin dah rasa penat dengan dunia luar, perantau yang mungkin dah merantau di bandar-bandar besar di Kuala Lumpur, di luar negara, yang merasakan jiwa mereka tidak kena dengan tempat tersebut. Mungkin asal negeri Perlis jadi lebih selesa dengan tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang tidak serabut. Jadi dah ada mungkin rasa nak balik ke negeri Perlis sebab rasa macam negeri Perlis itu adalah negeri yang puas melihat dunia. Sudah puas melihat dunia dan dah rasa macam ni. Kalau kita tengok satu puisi, yang ini adalah puisi salah satu daripada pemenang hadiah puisi Indra Perlis yang dihasilkan oleh Sarjana Arjuna Indra, kalau tak salah saya. Jadi kalau kita tengok Pungguk Belagu Rindu ni, satu kalau tuan-tuan boleh baca puisi ini, dia menjelaskan tentang seorang perantau ataupun keinginan dia untuk pulang dan mendambakan kampung. Sebab tu dia tulis Pungguk Belagu Rindu. Cadangan ataupun cadangan saya ni, bagaimana kalau saudara cuba bacakan sikit, kalau tidak mendeklamasikan pun tak apa, tapi mungkin kita nak tengok orang sastra membaca yang apa nama, kita kata puisi yang alang-alang dia sudah ada tu, eloklah kita baca. Boleh kita baca rangkap pertama. Kita tengok. Okey, hang bulan bersaksilah sebuah kesaksian, rindu ditanggung di perantauan, rindu pada kampung halaman. Jadi di situ kita dah nampak dah bagaimana puisi ini menjelaskan perantau ataupun orang di luar sana yang nak kembali balik. Saya rasa kalau kita boleh tanya orang Perlis, kebanyakannya sebahagian yang rasa nak balik, nak balik ke negeri Perlis, mungkin rindukan dengan ketenangan dan mungkin merasakan Perlis pun dah mungkin ada benda yang tak macam dulu dah. Dah ada macam-macam, dah ada kemudahan, dah ada pelbagai peluang untuk pekerjaan dan sebagainya. Jadi kebanyakannya nak patah balik, nak balik ke negeri Perlis. Saya rasa mungkin saya boleh kongsikan satu video saya lagi. Mungkin bahagian ni banyak video sikit. Yang ni 2 video. Saya rasa puisi ni kalau dibaca oleh perantau ataupun dibaca oleh kata perantau, dia mesti ada perkara-perkara yang dia boleh boleh kaitkan dan akan melekat di jiwa. Sampai balik pun pukul 7 macam tu, hang rasa malas nak keluar dah. Sebab hang penat lah, hadap jam, dan hang nak keluar, hang duduk rumah lah malam tu lah, rehat kan. Esok nak sambung kerja pula. Tapi di Perlis ni, hang kerja mungkin pukul 7, pukul 8. Hang balik rumah sampai pukul 5.30. Lepas hang balik kerja tu, hang akan rasa macam nak pergi macam-macam. Sebab apa? Sebab Perlis ni kecil dan semua tempat dekat. Hang nak bawa anak pergi main dekat Petai Asam, hang nak bawa anak pergi pasar malam, hang nak pergi singgah, pergi beli barang dan sebagainya dalam hari yang sama. Kalau hang orang Perlis pula lagilah. Satgi adalah mak ke ayah ke panggil makan nasi ke, ataupun pakcik makcik panggil main rumah pergi ambil bihun ke, ambil laksa ke, macam-macam lah kan. Jumpa kawan, pergi masjid dan sebagainya. End up hang sampai rumah mungkin pukul 11, pukul 12. Hang pun rasa penat sebab macam-macam sangat benda nak buat. Sebab itulah duduk Perlis ni walaupun kecil, walaupun aman, tapi sebenarnya sibuk. Sebab hang rasa macam semua benda hang nak buat dalam masa satu hari. Okey, jadi video ni sebenarnya sekarang ni mendapat tontonan hampir 60,000. 60,000 dan tontonan. Dan mendapat komen yang pelbagai lah. Tahniah. Jadi antara yang saya melihat komen yang pelbagai tu, ramai yang bersetuju mengatakan Perlis ni sebenarnya lagi sibuk berbanding di Kuala Lumpur. Sebab apa? Dalam aspek apa tu? Dalam aspek bila kita duduk di Perlis ni, saya rasa Dr. Azman sendiri pun merasai benda ni. Yang mana yang tinggal di Perlis, ramai yang bersetuju. Sebab
bila Perlis ni negeri yang kecil, satu kelebihan dia adalah semua tempat dekat. Jadi bila semua tempat dekat ni, kita rasa nak buat semua benda dalam masa satu hari. Berbanding kalau kita di ibu kota, mungkin kita balik, kita terus rehat sebab kita keluar tu tidak ada peluang untuk pergi ke semua tempat sebab terlalu jauh dengan sesak dan sebagainya. Tapi hal demikian tidak berlaku di Perlis. Sebab bila di Perlis ni, bila kawasan yang ialah kita tak ada kesesakan, tempat dekat, kalau kita berada di Arau sebagai contoh, 30 minit kita dah boleh sampai mungkin Padang Besar, kita dah boleh sampai ke hujung di selatan, kita boleh sampai Kuala Perlis dalam masa 30 minit saja. Jadi menyebabkan kita nak buat semua aktiviti, kita nak buat semua hal dalam masa satu hari, dan menyebabkan kita sendiri rasa sibuk. Sebenarnya video ni saya buat untuk menjelaskan sebenarnya betapa tenangnya Perlis itu yang menyebabkan kita boleh buat pelbagai perkara dalam masa sehari. Jadi itu juga satu kelebihan yang kita sebagai orang Perlis kena bangga, kena hargai dan kita kena masukkan dalam pandangan dunia kita bahawa kita juga setaraf dengan tempat-tempat lain yang dikatakan hebat. Tapi kehebatan kita bukan dari segi infrastruktur, dari segi ekonomi, sebab kita satu mungkin negeri yang kecil. Tetapi kekuatan kita adalah benda-benda yang saya sebutkan tadi lah. Ketenangan, kelapangan masa. Jadi itu yang saya rasa world view orang Perlis pun dah mula beralih kepada situ. Dibantu dengan yang kita katakan tadi lah, TikTok punya trending kan, Soho kini di TikTok, kemudian dengan istilah healing itu sendiri, dan mungkin membawa kepada satu insya-Allah world view yang baru dalam masa beberapa tahun lagi. Mungkin insya-Allah. Kalau kita nak sambung soalan tadi dengan kita nak bertanya contohnya apakah keunikan pandangan dunia tersebut berbanding dengan pandangan dunia negeri-negeri lain di kita Malaysia. Jadi bagaimanakah itu terjadi? Maksud saya, kalaulah saya boleh memberikan satu contoh, sekarang ni kalau di media sosial TikTok, kita akan mendapati adanya warga negara bukan Malaysia yang mereka membuat video perbandingan antara Republik Singapura dengan Malaysia. Dan mereka akan kata kehidupan di Malaysia adalah jauh lebih tenang, orangnya berbudi bahasa berbanding dengan negara kota Singapura lah. Jadi seolah-olah kalau itu mereka bandingkan dan tempat mereka bandingkan tu adalah Kuala Lumpur, berarti Perlis adalah jauh lebih tenang lagi. Kan? Cuma mungkin orang-orang tu dia tak pernah sampai ke sini lah. Betul lah. Kan? Kalau kita begitu, maknanya bagaimana pandangan dunia ini unik dan apakah faktor yang mencetuskannya? Saya persilakan. Jadi kalau kita ikut kepada keunikan world view itu sendiri, mungkin agak sukar sebab kita mungkin beza antara world view Perlis dan Kedah mungkin tak banyak beza sebab kita di dalam kawasan yang sama. Kita bukanlah satu wilayah seperti di United States ataupun di Canada yang sangat jauh kan. Jadi berbeza. Nak membezakan keunikan tu sebenarnya agak susah. Cuma Perlis ini kenapa dia dikatakan unik? Sebab satu adalah dia adalah satu negeri yang paling kecil. Dan dia berada di ceruk. Dan walaupun secara teknikal dia bukan terkecil. Bila wujudnya Putrajaya dan wilayah Persekutuan, tapi selalunya dia sebut negeri paling kecil, dia akan sebut Perlis lah kan. Ataupun kita selalu sebut negeri 14 ke 14 terbesar. Kalau kita nak tukarkan dia kepada positif lah kan. Kita selalu jadi keunikan Perlis adalah di situlah, maknanya dari segi geografinya sebab dia jauh, berbanding dengan kalau orang kampung di Selangor sebab dia di tengah. Jadi mungkin dia world view lebih kurang sama, world view tenang, world view dari segi kelapangan masa dan sebagainya. Tetapi disebabkan Perlis dari segi geografi dan dari segi ekonomi sendiri, sebab kita banyak bergantung kepada pertanian dan cuaca seperti yang Dr. Abad tadi, kita dari segi cuaca kita adalah berbeza. Sebab tu di sini mempelam harum manis tu boleh hidup subur. Jadi cuaca juga memainkan peranan. Jadi itu adalah satu keunikan kita lah berbanding dengan negeri-negeri utara yang lain. Jadi kita ada satu poin tambahan dari segi lokasi dan juga keluasan kita tu. Menyebabkan kita lebih, world view kita mungkin lebih tertekan sedikit sebab kita ada satu kita panggil konotasi yang agak negatif lah, iaitu dia kecil, hujung, hulu kan. Jadi lain, penerimaan dia lain. Kalau kita sebab
lokasi di negeri Perlis juga boleh ditemui di negeri Selangor. Atau di kawasan Kuala Selangor, Sabak Bernam juga. Skincan kan. Jadi kawasan yang sama macam negeri Perlis. Tetapi mereka tidak ada Bukit Batu Kapur. Kita dah ada Bukit Batu Kapur. Cuma konotasi negatif tu mereka tidak terima sebab mereka berada dalam negeri yang besar dan negeri yang maju. Tetapi bila sebut tentang negeri Perlis, dia konotasi yang kita selalu sebut sebelum-belum ni adalah itulah yang jauh di hujung ni, di hujung kan. Jadi itulah menyebabkan worldview kita agak lebih unik lah. Terhasil dia unik disebabkan oleh faktor itu dan juga faktor tadilah pertanian. Kita punya penjanaan ekonomi kita sebelum ini kebanyakan dia beralih kepada pertanian. Boleh nak katakan sebagai unik itulah. Betul. Jadi maknanya itu yang saya sebutkan bahawa tugas berat yang digalas oleh saudara Syahkang ini sebenarnya bagaimana untuk memerhatikan daripada segi tindakan orang-orang Perlis, dan tindakan tu lahir daripada pemikiran dan juga pandangan dunia dia. Jadi itulah antara perkara-perkara yang sebelum ni kita susah untuk kita kata merungkainya. Tapi bila kata saudara Syahkang mula menyenaraikannya satu persatu tu, kita nampak kerja itu agak tak dapat kita katakan siap, tetapi kita nampak kerja-kerja yang asas-asas tu sudah bermula kan. Jadi menyentuh tentang soal budaya dan kearifan tempatan di Kota Tinggi Perlis, bagaimana faktor kearifan tempatan dan juga pembudayaan itu mempengaruhi pandangan dunia orang-orang Perlis? Kalau sebenarnya kalau kita tengok pandangan dunia worldview ni, memang dia tak akan datang daripada apa yang membentuk masyarakat itulah, budaya ataupun sosioekonomi dan sebagainya, itulah yang membentukkan worldview. Kalau di Perlis ini, kalau terdahulu worldview ini terbentuk daripada kita punya kegiatan ekonomi lah, kegiatan pertanian. Jadi daripada kegiatan pertanian ni ada setengah orang yang merasakan pertanian ni macam lekeh. Kadang-kadang kita ada satu konotasi yang begitulah, yang menyebabkan worldview kita ketika dahulu kita rasa macam itu yang datang rendah diri apa semua tu sebab kita rasa pertanian tak ada apa berbanding dengan negeri-negeri lain yang ada bandar yang ada kan. Jadi kita waktu tu kita rasa macam pertanian ni macam tak ada apa. Walhal pertanian ni sebenarnya adalah nadi lah kepada negara sebab dia adalah yang menyumbang kepada faktor makanan apa semua, tapi nadi kehidupan sebab kita kadang-kadang kalau kita sebutlah di bidang pertanian, kita ada satu konotasi, saya tak setuju dengan konotasi tu, tapi saya perlu sebut di sini, memang ada satu konotasi yang kata bidang pertanian satu bidang yang macam kita rasa tak apa nak best. Padahal sebenarnya bidang pertanian lah yang kuat kan, yang banyak boleh bawa kepada dengan sekarang dengan teknologi dan sebagainya. Atau kita boleh berikan satu kata situasi, seorang anak yang pergi ke universiti, dia pulang daripada universiti menyelesaikan diploma ataupun ijazah dia, dan dia balik bagi tahu pada ibu bapa, mak, saya nak buat bendang. Dia satu konotasi, nak buat bendang je. Dia faham kan. Jadi satu konotasi yang negatif walaupun sebenarnya tidak. Saya sebenarnya berkata gitu sebab mak dan ayah saya graduan dalam bidang pertanian. Jadi saya merasakan bidang pertanian sebenarnya bidang yang luas, yang memang sangat banyak. Tambahan sekarang ni, kata contoh di Unimap sendiri pun kita ada program yang memang khas. Kita ada kejuruteraan pertanian, kita ada mechanical sistem pertanian. Jadi pertanian itu sebenarnya adalah satu benda yang sangat besar, yang sebenarnya menguntungkan. Tapi disebabkan dahulu mungkin teknologi pertanian ini tidak begitu meluas, melihatkan itulah yang worldview terdahulu tadi, pertanian itu dilihat sebagai lekeh lah. Tapi kalau sudah dilihat misalnya menggunakan drone, menggunakan pesawat ringan terbang itu, drone digunakan sekadar untuk menabur baja, menabur benih dan sebagainya. Kalau kata keadaan tu, bagaimana komen saudara? Dia sebenarnya drone tu adalah satu alat lah kita panggil. Jadi saya pernah ada juga alumni universiti kami yang menganjurkan servis tu lah, servis drone untuk baja dan sebagainya. Jadi itu salah satu sajalah elemen teknologi, tapi kita ada banyak lagi elemen, contohnya AI, penggunaan AI untuk kita pemantauan suhu, mungkin teknologi dari segi menghasilkan rumah yang boleh kita katakan mengawal suhu dan juga untuk menanam harum manis untuk sepanjang musim sebagai contoh. Jadi itu adalah kajian-kajian yang sedang naik, yang sebenarnya meningkatkan diri sektor pertanian itulah, dan juga dalam masa yang sama meningkatkan worldview yang tadi kata terdahulu tadi. Tapi kalau kita boleh tengok sekarang ni, worldview orang Perlis, dia orang muda terutamanya bukanlah beralih kepada pertanian semata-mata,
Tapi sekarang ni kita tengok worldview dah pun beralih sebab sekarang ni kita tengok pelancongan lah, macam kita sebut tadi, benda-benda yang viral di TikTok, yang tularkan dan sebagainya, itu semua sudah pun menjadi satu yang menyumbang kepada worldview yang positif terhadap orang Perlis. Sebab tu kalau kita tengok adakah kita boleh memperkatakan bahawa bagi anak-anak muda, segelintir anak-anak muda di Kita Perlis ni, dia sudah beralih daripada paradigma kampung itu ke arah hipster. Betul. Kalau kita boleh tengok visual kita, yang ni yang saya katakan, banyak pelancongan ataupun konsep-konsep acara di negeri Perlis pun dah mula kita nampak evolusi tu. Contoh yang saya ambil gambar di laman Juwita Arau. Jadi kita tengok konsep yang diadakan tu, ini konsep klasik, tetapi dimodernkan dengan orang moden, anak-anak muda yang, jadi kita nampak benda tu dah nampak satu pandangan orang Perlis yang perlu ada satu, kita panggil macam perubahan anjakan paradigma untuk mengadakan acara-acara yang sebegitu, untuk meraihkan anak muda tidak lagi yang terkepung dengan cara-cara terdahulu pasal malam, yang cara-cara dahulu kan. Jadi perlu ada satu yang baru, dan benda tu pula diterima oleh masyarakat awam Malaysia, yang menyebabkan secara keseluruhan kita punya self belonging ataupun kita punya keyakinan diri kita meningkat, dan menyebabkan pandangan dunia kita semakin bertambah baik. Keyakinan diri dan percaya diri itu antara perkara yang kita anggap penting lah dalam kita membentuk pandangan dunia. Jadi kalau seperti mana yang saudara tunjukkan, dulu kita kata dia tepi secara tapi lah, ataupun kita boleh kata sebahagian daripada kampung stesen di bandar Diraja Arau, tapi sekarang sudah jadi pasar malam hipster. Boleh katakan begitulah kan? Ataupun satu lagi tempat lain, kita kata berhampiran lain juga, pun sudah jadi pasar malam hipster atau nut hipster lah, kan. Jadi orang kata ada kelainannya. Kalau kita orang-orang tua pergi tu, kita kata nampak juga orang kita berjual, tapi bagi anak-anak muda tu nikmat itu bagi kita mereka adalah berbeza. Mungkin jurang generasi antara kita lah. Bila saya pergi tu, walaupun usia saya mungkin 30-an sekarang, tak tua sangat. Tapi bila kita pergi tu, kita tengok kita dapat lihat kebanyakannya 20-an. Kadang-kadang mungkin pelajar-pelajar universiti di sini yang pergi di situ dan meraihkan sampai kita nak cari parking pun susah. Jadi itu melihatkan mungkin dengan adanya acara-acara yang begitu akan meningkatkan lagi kita punya pandangan bahawa Perlis ini boleh menjadi sesuatu yang hebat. Boleh buat boleh insya-Allah. Jadi kita nampak benda tu nampaknya semakin meningkat, dan saya rasa dalam masa 2-3 tahun ni kita akan dapat satu worldview yang kuat, yang mengatakan kita sebenarnya kuat dan boleh, kita ni ada apa lah berbanding sebelum ni kata tak ada apa kan. Kita ni ada sesuatu yang boleh dibanggakan dan boleh kita tidak tawarkan, dan kita tak rasa lekeh berbanding dengan orang tempat lain. Kita tawarkan kepada negara ini dan malah kepada dunia juga. Ya, betul. Kan? Jadi yang itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekarang ini kita sampai ke satu lagi segmen kedua dalam podcast kita itu, iaitu segmen Ambil Perawa, di mana kita akan memaparkan beberapa fakta ringkas tetapi menarik tentang Negeri Perlis atau pelbagai aspek tentang Kita Negeri Perlis. Jadi saya rasa saudara Syakang ataupun Dr. Nur Shah Aizat ini sudah menyediakan beberapa bingkisan kepada kita. Jadi apakah fakta ringkas dan juga menarik yang saudara nak sajikan? Jadi bila kita menyebut tentang worldview, kita sebenarnya perlu melihat kepada komposisi penduduk. Sebab lain umur, lain jantina dan sebagainya akan membawa kepada pandangan yang berbeza. Jadi saya nak sentuh satu-satu yang saya petik daripada laporan sosioekonomi untuk Negeri Perlis pada tahun 2020 yang membandingkan kumpulan umur. Jadi penting untuk kita tunjuk di sini sebab dia akan menunjukkan apakah worldview yang akan datang dalam masa mungkin 5 ke 10 tahun. Jadi kalau kita tengok di sini, penduduk yang berumur 65 tahun ke atas, kalau kita tengok semakin bertambah. Daripada 8.1 ke 9.4, dan penduduk yang di pertengahan 15 ke 64 tu semakin menurun. Walaupun sedikit, tetapi
Ini adalah satu indikator yang sebagai kita negeri kita lebih menua. Kita lebih ramai orang veteran. Okey. Dan juga kumpulan anak muda yang di pertengahan itu semakin menyusut, semakin mengurang. Adakah kerana anak-anak muda ni terpaksa berhijrah untuk mencari kelangsungan hidup? Ya, saya rasa kalau kita tanya kepada anak-anak muda sebenarnya orang Perlis ni, kebanyakan dia nak balik di kampung. Rasanya ramai yang rasa nak lebih selesa berada di kampung dan lebih rasa selesa untuk dekat dengan mak pak dan juga untuk mungkin yang dah ada anak-anak kecil, jadi rasa selesa untuk berada di negeri Perlis. Jadi kita tak katalah dia orang ni nak keluar sebab depa rasa macam Perlis ni tak ada apa, tapi sebabkan peluang tu tidak ada. Dan mungkin di negeri Perlis ni juga ramai orang-orang yang veteran yang bersara di sini, yang balik daripada negeri-negeri luar kerja, tapi bila dah habis pencen balik. Jadi mungkin sebab itulah penambahan itu. Tetapi mungkin itu juga akan, kita katakan, akan membawa kepada perubahan worldview itu. Mungkin ada, mungkin tidaklah. Adakah mungkin golongan-golongan pertengahan tadi yang berapa persen tadi itu akan berjaya kita katakan macam menguasai golongan-golongan veteran yang ada berapa persen, 9% tadi kan. Mungkinlah sebab majoriti di situ. Tapi cuma laporan itu tidak menjelaskanlah 15, 20, berapa 20 kan. Jadi tapi sebagai kita tengok contoh tadi, golongan yang 65 ke atas tu golongan 65 ke atas tu semakin bertambah lah. Jadi mungkin sesuatu yang boleh kita lihatlah untuk kita bincangkan, adakah worldview itu akan berubah ataupun bagaimana kan. Ataupun worldview yang dihasilkan itu perlu mesra umum. Semua peringkat umur daripada yang kecil sampai yang besar boleh menerima worldview tersebut. Adakah bila semakin menua itu dia tak bermakna menua tetapi dia tidak terlibat dalam dunia gadget, dalam dunia media sosial, dalam dunia macam-macam lagi, kerana mungkin mereka juga perantau yang pulang ke Perlis selepas ada di macam-macam tempat di seluruh dunia. Dan sama juga kita kata fenomena yang berlaku kepada anak-anak muda pun memang bagi saya satu impian lah. Dan saya rasa saudara juga dan saya juga telah melalui fasa di mana memang kita hidup dalam keadaan terombang-ambing sambil kita cuba mengintai apakah peluang-peluang untuk balik ke Perlis atau berada dekat dengan Perlis sekurang-kurangnya kan. Jadi itu berkenaan dengan struktur umur. Saya rasa ada satu lagi bingkisan yang saudara nak tunjukkan, iaitu nisbah tanggungan. Kita ada satu, kita tengok ada disebabkan tanggungan ni sebenarnya menyokong kepada yang tadi tu lah. Betul. Menyokong sebenarnya kalau kita tengok nisbah tanggungan. Kalau kita tengok nisbah tanggungan tu untuk umur tua tu semakin bertambah lah. Bermaksud dia reflect kepada statistik yang tadi lah, menunjukkan golongan yang veteran tu semakin lama semakin bertambah di negeri Perlis. Tapi ini sehingga tahun 2020 lah. Kita tak tahu, mungkin pada tahun 2025 mungkin ada berlaku perubahan, mungkin ada industri baru di negeri Perlis yang menyebabkan orang muda lebih bertambah dan mungkin pertambahan percentage itu akan lebih kepada umur muda lah berbanding dengan umur yang tua. Jadi kalau kita pergi kepada karya, kita pergi kepada pandangan dunia orang-orang Perlis dalam pelbagai karya, khasnya karya-karya sastra. Jadi apakah beberapa contoh karya sastra ataupun karya puisi dan sebagainya yang menunjukkan yang di dalamnya memuatkan pandangan dunia orang-orang Perlis? Jadi apabila kita mencari satu sumber untuk kita melihat world view orang Perlis ni, kita tidak dapat lari daripada karya sastra lah. Betul. Sebab karya sastra ni antara karya yang berkekalan daripada dulu-dulu punya karya. Tapi daripada situlah kita dapat merungkaikan sebuah sedikit apakah pandangan, apakah pegangan masyarakat pada zaman tu. Seperti contoh yang berada di skrin sekarang, kita tengok contoh satu pantun yang bila kita sebut dengan orang-orang lama, ini antara pantun yang paling orang kata paling legend lah. Paling yang selalu disebut Malar Segar. Malar Segar. Dia punya evergreen lah. Jadi Bukit Cuping, Gua Beringin, tempat orang mengambil baja, putih kuning jangan duk ingin, banyak orang balik saja. Jadi di sini satu
perbahasan pula putih kuning ni maksudnya apa. Ya. Jadi bila saya berbincang dengan penulis-penulis lama contohnya Pak Mohtar AK, betul, Datuk Rahman, Pak Nazir kan, kita pernah berbincang putih kuning di sini bermaksud mungkin mereflect kepada wanita. Golongan wanita lah, ataupun orang yang disukai lah, mungkin boleh jadi lelaki ataupun wanita. Tetapi putih kuning tu merujuk kepada warna kulit lah. Jangan duk ingin banyak orang yang balik saja. Jadi mungkin dari segi satu pandangan kita boleh lihat di sini, jangan duk ingin banyak orang balik saja ni sebab apa? Adakah dia menunjukkan bahawa orang Perlis ni payah nak tackle? Payah nak dimenangi hatinya, mungkin juga boleh dikatakan begitu. Sebab atau kita pun rasa putih kuning jangan duk ingin ni maksudnya orang, adakah dia merujuk kepada orang Mak Saleh ke yang ada di negeri Perlis waktu tu? Tapi saya rasa bukanlah. Dia merujuk kepada orang Melayu. Yang jangan duk ingin ni macam jangan duk ingin, jangan duk try lah orang Melayu Perlis ni sebab balik saja. Menunjukkan adakah orang Perlis pada zaman itu mempunyai satu ketegasan, kesukaran untuk diterima oleh orang luar. Sebab dia kata jangan banyak orang balik saja. Balik tu maknanya di luar negeri Perlis lah. Kan maknanya dia main negeri Perlis nak tackle, nak dapatkan orang, tapi gagal balik saja. Jadi mungkin itu satu pandangan yang satu pantun ni menjelaskan betapa orang Perlis ni bukannya orang senang untuk dimenangi. Boleh juga kita tafsirkan begitulah. Sebab itu karya sastra, jadi kita pun agak subjektif dia punya tafsiran itu. Dan mungkin kita boleh tengok pada pantun yang kedua yang berada di skrin. Yang ni saya ambil daripada buku warisan Indra Kayangan, mungkin ada sedikit silapan eja, mungkin betulkanlah. Orang putih berkereta api, Cina gedung jahit kebaya, 7 lapis pagar besi, bunga sekuntum ku ambil jua. Yang ni lain pula tadi. Jadi balik saja, yang ni bunga sekuntum ku ambil jua walaupun dilapisi dengan 7 lapis pagar besi, menunjukkan, kita panggil dalam bahasa Inggeris determination. Maknanya keinginan, kemahuan, usaha bersungguh-sungguh. Cuma ini dalam kita tengok dari segi bunga sekuntum ni, dari segi konotasi wanita lah kot, mana mendapatkan teman wanita ataupun mendapatkan pasangan hidup kan. Tapi kita boleh nampak orang Perlis yang menghasilkan pantun ini menunjukkan keinginan dan determination dia tu sangat tinggi. Tapi terhadap apa tu, kalau di sini dia terhadap je lah bunga sekuntum. Tapi mungkin juga boleh diterjemahkan keinginan itu terhadap perkara-perkara lain lah. Usaha dalam hidup untuk berjaya dan lain-lain lah. Kalau kita boleh tengok satu lagi pantun, ada beberapa pantun sebenarnya yang saya pilih di sini. Okey, yang ini ada sebut, yang ni memang betul orang Perlis lah kot, sebab memang ada tulis nama Perlis di situ. Dari Jejawi ke Kubang Gajah, simpang 3 ke Mata Ayak, mungkir janji bukannya mudah, bagai hutang belum dibayar. Simpang 3 mana tak tahu. Simpang 3 tu dia masih wujud, iaitu itulah simpang 3 berhampiran dengan Sekolah Menengah Syed Sirajuddin. Simpang 3 tu lah, simpang 3. Dia kita kata ke Mata Ayak tu lah. Betul. Maknanya kita datang daripada selatan iaitu Arau, ke utara kita adalah Kangak, kita ambil kanan ke Mata Ayak, Oran dan sebagainya. Takut simpang 3 belah Bukit Keteri ke apa. Jadi betul lah daripada Jejawi ke Kubang Gajah. Maknanya Jawi itu kita kata kawasan. Simpang 3 tu di Kubang Gajah lah kan. Kalau ikut cerita dia, kalau ikut Susu Galuh tu kan. Jadi maknanya macam dia patah balik. Daripada Jejawi ke Kubang Gajah, di traffic light itu ataupun lampu isyarat itu ada simpang 3 ke Mata Ayak. Lepas tu baru dia tengok dia punya maksud dia tu, mungkin janji bukannya mudah, bagai hutang belum dibayar tu. Jadi kita boleh tengok pandangan alam pada waktu tu, hutang ni kalau kita tengok dalam Islam lah kan, hutang tu satu benda yang sangat besar. Dan janji juga, mungkin janji, jadi di situ juga kita boleh nampak mungkin worldview orang waktu itu dah dipengaruhi oleh worldview Islam sendiri sebagai agama yang dipegang. Dan sebab tu ada sebut hutang, janji kan. Sebab kalau mungkin agama lain, mungkin lain lah dia punya konotasi. Tapi dalam Islam, hutang itu sesuatu yang agak, jadi kegagalan untuk menunaikan janji, mungkiak janji itu sama macam hutang tak bayar. Hutang tak bayar, dia punya severity dia, kesannya sangat besar tu. Keparahan itu sampai ke tahap itulah. Jadi itu satu pantun. Jadi 3 pantun. Ada satu yang saya nak tunjuk, satu puisi. Ini puisi Pak Rejak. Sebenarnya kalau kita pergi rumah Cikgu Rejak, puisi ini ada
dipamerkan, memang ada tugu di rumah Pak Rejak tu sendiri. Jadi saya pilih puisi ni dalam satu kajian yang saya buat tentang sastra pelancongan. Kalau saya boleh bacakan, tapi perlisku, ni petikannya lah. Tapi perlisku, kami khawatir dianaktirikan dalam arus pembangunan negara. Padang besar kami ditelan Bukit Kayu Hitam, Kuala Perlis kami dicengkam Pelabuhan Kuala Kedah. Di sinilah kami mengharapkan setebis pembangunan dari 1,000 juta pembangunan Pulau Langkawi. Ditulis pada tahun 1988. Saya tak lahir. Jadi pada waktu itu kita nampak walaupun ditulis oleh Cikgu Rejak, tapi kita tahu penulis ini dia mewakili masyarakat. Mungkin dia berpandangan begitu dan mungkin sebahagian daripada masyarakat berfikiran seperti beliau. Suara hati masyarakat lah. Jadi kalau kita tengok suara hati dalam melalui puisi ini adalah suara hati yang kita katakan awal tadi, Doktor. Rendah diri ataupun kita rasa risau sebab kita ni kecil, kita ni baru lagi kan. Ditinggalkan dia nak dirikan. Itu saya kata dahulu punya worldview tu. Jadi kita tengok Padang Besar lawan dengan Bukit Kayu Hitam, Kuala Perlis lawan Kuala Kedah, dan Langkawi lah yang lebih, yang mungkin pada waktu 1988, 1990-an tu kan Langkawi macam sedang dibangunkan kan, sedang dihujani emas dan perak dari langit pada waktu tu lah, waktu tu kan. Jadi worldview pada waktu itu adalah, mungkin kita kalau kita baca puisi ini, worldview macam takut-takut lah, kerana diri kita rasa risau dengan pembangunan di luar tu. Tapi alhamdulillah kita pun nampak dengan pembangunan di negeri Perlis sekarang, dengan ada universiti, dengan ada pelbagai kemudahan lain, dengan ada pula nanti nak buat inland port yang kereta api, hub kereta api dan sebagainya, itu membawa kepada 30 tahun lepas tu, 36 tahun yang lepas, maknanya worldview itu sudah berubah lah. Kalau mungkin concern ataupun kerisauan Pak Rejak pada 1988 dulu sudah pun dikata dibetulkan ataupun dah ada penyelesaiannya lah. Saya harap betul lah 1988, bukan 1998 tapi harap betul lah. Nanti Cikgu Rejak tengok ni marah saya pula. Silap tahun. Okey. Jadi kita mohon ampun dan maaf lah kepada Pak Rejak kalau silap, kepada sastrawan negeri Perlis kita, iaitu Cikgu penerima CRI Award juga tu, penerima CRI Award. Betul. Kalau ada tersilap tahun, tapi saya nampak katakan sama ada tahun 88 ataupun 98, keadaan atau andaian itu diganti dengan realiti sebenar yang sedikit demi sedikit sampailah kita pada tahun 2024 ni lah. InsyaAllah. Kalau boleh kita tengok visual ini berkaitan dengan, sebenarnya kalau kita tengok sastrawan yang banyak menggambarkan worldview ataupun kehidupan di Perlis ni adalah salah seorangnya Pak Rejak lah. Dan kita boleh, kalau siapa yang boleh dapatkan buku yang tertera ni, buku Memo 1000 Riak di Pantai Usia, yang menceritakan tentang pengalaman dan kehidupan Cikgu Rejak daripada awal dia mula menulis sampai dah pencen, sampai buku itu ditulis. Jadi banyak worldview negeri Perlis yang boleh kita dapat lah. Sebagai contoh, ada satu puisi Cikgu Rejak dimuatkan dalam buku itu. Dalam memo itu tak ada visual. Yang menang ada sastra pada waktu itu, lagu puisi Anak di Permatang. Yang mana lagu puisi Anak di Permatang itu dia tidak menjelaskan apa-apa kerisauan ke apa. Cuma dia menggambarkan worldview orang Perlis dari segi penggambaran latar tempat itulah. Macamnya contoh penggunaan sawah padi, macam contoh waktu itu musim menuai, alam yang berkaitan dengan sawah padi kan, serunai padi dan sebagainya, digambarkan oleh Cikgu Rejak. Bukan puisi itu saja, tapi banyak lagi karya-karya lain yang berkaitan. Sebab kalau kita ikut dalam buku memo ni, Cikgu Rejak dulu dia kata anak macam ada belah lembu, ada tengok kebau kan dan sebagainya. Jadi hasil daripada alam itu, alam di negeri Perlis itu terhasillah karya-karya yang sebegitulah. Anak puisi anak pematang. Jadi kita dapat lihat di situ worldview orang Perlis adalah lebih kepada alam lah, seperti yang saya sebutkan tadi. Worldview orang asli dia dengan hutan. Tapi worldview orang Perlis dia tidak dapat lari dengan sawah padi. Perusahaan padi lah. Mungkin kesusahan sawah mengerjakan padi. Kalau kita tengok dari segi novel yang popular, Ranjau Sepanjang Jalan oleh sastrawan negara Shah Nur Ahmad, walaupun bukan di negeri Perlis, tetapi worldview daripada buku novel tersebut, Ranjau Sepanjang Jalan tu,
kesusahan lah rumah dan juga dia keluarga Jeha. Jeha dan keluarga untuk menanam padi dengan ancaman ketam lah, ancaman macam-macam ancaman lah kan. Apa burung lah apa kan. Jadi worldview orang Perlis pun, tapi yang banyak digambarkan yang indah-indah lah. Macam apa-apa yang digambarkan oleh Pak Rejab dalam lagu puisi tadi, yang indah-indah sawah padi kan. Tapi mungkin juga ada karya-karya yang tak disentuh di sini yang menggambarkan tentang kesusahan tadi, kemiskinan. Saya rasa Cikgu Rejab pun banyak menyentuh kemiskinan yang bertempat mungkin dulu negeri Perlis adalah antara negeri-negeri yang ialah jauh daripada pembangunan waktu-waktu itu. Jadi kemiskinan itu mungkin sesuatu yang sukar untuk dielakkan lah. Mungkin tidak seperti katakan Syahnun, mungkin kita kata para penulis, para sastrawan dalam kata negeri Perlis ni, walaupun kita juga dibelenggu oleh masalah-masalah kemiskinan, kurangnya peluang, kurangnya macam-macam perkara ni, tetapi mungkin golongan sastrawan ni dia banyak memilih untuk menulis dan berkarya bagaimana kita mempositifkan keadaan tu. Mungkinlah kita kata macam tu kan. Kalau contohnya Raja Sepanjang Jalan ni macam dah jatuh di timpa tangga, malang demi malang kan. Dia konsep macam realistik dan tragedi lah, kita kadang-kadang macam tragis sikit lah sebab dia pengakhiran dia, kita tahu kan macam mana pengakhiran dia. Jadi kalau saya tengok karya-karya Pak Rejab, sebab Pak Rejab merupakan seorang guru, jadi karya-karya dia lebih kepada bersifat mengajar lah, walaupun disentuh sawah padi. Dulu pun ada drama Titian Rapuh, tak tahulah Tazman pernah tengok ke tak, yang pernah dilakukan di negeri Perlis berdasarkan novel Pak Rejab lah, drama yang dilakukan oleh Mahmud Jun dan juga beberapa pelakon lain lah. Waktu dia jadi hit lah pada tahun, saya tak ingat tahun bila, tapi drama Titian Rapuh. Waktu tu dia juga menggambarkan apa yang berlaku di negeri Perlis, orang kampung dan sebagainya. Jadi itu juga satu worldview waktu itulah orang Perlis yang mungkin sinonim lah dengan waktu itu dengan orang kampung, pesawah kan. Walaupun sekarang tidak lagi lah, sebab saya rasa Perlis sekarang ni pun tidaklah sinonim dengan pesawah. Sebab kita pun dah ada perusahaan lain kan, perkhidmatan, kita ada banyak lagi sektor-sektor lain yang berkembang lah di negeri Perlis. Jadi kalau kata kita merujuk kepada pandangan dunia itu, dan sekarang ni berlakunya tahun lawat Perlis 2024-2025, selama 2 tahun. Bagaimanakah pandangan dunia itu sebenarnya boleh menjadi aset dalam kita melaksanakan tahun pelancongan tersebut. Jadi daripada worldview tadi, kita tengok worldview yang moden tadi yang saya kata yang dah berubah tu, worldview yang bersifat positif, maknanya kita dah mula merasakan kebanggaan diri kita, rasa diri kita ni ada bermacam-macam perkara. Jadi untuk sempena dengan tahun melawat negeri Perlis 2024-2025 ini, saya rasa kita perlu teruskanlah worldview tersebut, yang mana kita jangan rasa diri kita ketinggalan dengan orang lain hanya disebabkan kita tidak ada shopping mall yang besar, kita tidak ada pawagam kan. Hanya disebabkan itu kita merasakan diri kita tidak ada apa. Jadi itu satu worldview yang salah. Kita perlu bangga dengan apa yang ada. Jadi kita perlu merasakan apa yang kita ada ni didambakan oleh orang lain. Kita boleh tengok setiap minggu ramai orang luar yang datang. Jadi ramai kalau tengok sahabat-sahabat saya terutamanya yang rasa macam nak duduk di negeri Perlis. Jadi kita kena rasa macam dulu kita yang nak duduk di KL, dan ni orang pula nak duduk dengan kita. Jadi kita kena rasa bangga dengan perkara tersebut. Dan kita kalau boleh kita jangan sebut Perlis tak ada apa ni. Walaupun atau kita berhentilah menyebut ayat-ayat seperti itu. Tak ada apa. Sebab kalau tuan-tuan sebab tadi Dr. Azman pada mulanya kata saya merantau satu dunia kan. Jadi alhamdulillah kita dapatlah tengok negara-negara lain. Jadi bila kita pergi negara lain, kita tengok sebenarnya apa yang digembar-gemburkan, yang dikatakan best, yang dikatakan cantik, yang dikatakan hebat itu, bila kita pergi sendiri kita kata apa? Kita kata lah macam ni je kah? Contohnya Kota Raya Paris. Kota Raya Paris ataupun kota yang romantik. Bila kita pergi boleh tengok, baru-baru saya tengok video ada yang tak suka Paris sebab kalau saya pergi, saya boleh katakan agak mungkin ada tempat yang kotor, yang kita tengok macam dengan banyak lagi kes-kes pickpocket kan. Banyak dekat Paris tu antara yang popular lah. Menyelut saku. Penyelut saku.
Jadi antara contoh yang lain saya boleh kongsikan lah. Di Belgium, Brussels, bandar Brussels tu dia ada satu mannequin piece. Mannequin piece ni patung ada budak kencing dia patung kan. Jadi kita pun rasa apa dia orang, sebab dia terlalu digemar-gemburkan. Yang katakan kena melawat. Jadi kita sebagai pelawat pun pergi tengok. Rupanya dia macam satu patung diukir dan orang ambil gambar dan kita pun jadi macam lah ni je ke? Dia jadi dan malangnya patung itu sekadar menunjukkan ayam pancut itu keluar seakan-akan budak itu sedang buang hajat. Itu saja. Jadi kita rasa macam itu saja, macam nak katakan, jadi boleh saya katakan bandar-bandar di luar sana ni dia orang pun tak ada apa juga sebenarnya. Hakikatnya begitu. Dia pun tak ada apa. Kita pergi bandar di Europe tu, saya pun banyak bandar kita pergi kan. Setengah bandar tu kita rasa tak ada apa pun. Adalah bandar-bandar tapi tak mahu sebut lah kan. Tapi bandar-bandar kita rasa tak ada apa. Apa yang hebatnya? Tapi oleh kerana berniaga sungguh-sungguh, dia berniaga sungguh-sungguh, maka kita kata benda yang sikit pun dijadikan ada apa. Dijadikan ada apa. Sebab kalau cuba dipositifkan. Betul. Kalau kita tengok di bandar-bandar, sebab saya di United Kingdom 7 tahun dulu, saya banyaklah kita berkelana kan, berjalan, mengembara. Saya suka pergi bandar-bandar kecil ni, dia punya pekan lah orang panggil kan. Pekan-pekan kecil dia, walaupun dia satu pekan yang kecil, mungkin seumpama pekan Pau, ataupun bandar ke pekan Arau, tetapi dia ada tourist center dia. Atau pekan pokok petai mata ayak. Pokok petai ayak ada pekan yang kecil macam tu, tetapi dia ada macam information center untuk orang mai tanya, walaupun kecil tapi dia cuba untuk kata dijaga oleh pak cik atau mak cik. Dia nak kata tempat dia ada apa juga, padahal tak ada. Sebab saya pernah sertai satu Manchester Walk dia panggil, maknanya berjalan kaki di Manchester tu. Dia menunjukkan dia panggil sebenarnya dengan hari sastra Manchester. Jadi dia bawa berjalan tu, dia tunjuk tempat-tempat novel-novel dalam novel yang ini di sinilah novel A, di sinilah novel B, di sinilah apa tokoh yang berjumpa. Jadi dia cerita benda-benda kita duduk belakang, kita kata yang tu je kan dia nak cerita, kita pun tak rasa hargai pun. Tapi mereka cuba menjadikan benda tu menarik. Dia macam jejak sastra. Tapi di sini mungkin kita tak boleh nak cuba buat, sebab mungkin kita tak rasa ada orang nak tengok kita buat. Contoh kita buat jejak sastra di negeri Perlis, tempat-tempat yang pernah dilakukan filem Imaginur di Timur Tasuh, filem tentang bulan di Wang Kelian, filem KL Menjerit di Lanang Tebu. Kita buat jejak itu. Mungkin kita rasa ada orang kata hampa nak buat apa, ada orang nak pergi tengok ke tempat tu. Kita tak boleh ada perasaan macam tu. Sebab mungkin ada orang yang akan hargai. Sebab saya pernah join macam tu lah, Manchester Walk, Oxford dulu saya pergi, dia jalan, dia tunjuk ni tempat asrama, apa tokoh-tokoh kan ramai yang belajar dia sebutlah ni college ni siapa yang hebat, dia cerita. Jadi kita kata kita buat di Perlis pun boleh, kita tunjukkan tempat-tempat. Contoh di Bandar Kangar tu kita buat satu jalan, kita tunjuk tempat. Baru-baru ni ada seorang sahabat saya daripada Kuala Lumpur, dia jumpa satu kedai besi yang dah beroperasi beratus tahun di dekat-dekat dengan lorong Hotel Banciong tu. Ada satu kedai, saya sendiri pun tak pernah tahu. Satu-satunya kedai besi lah. Kedai besi. Kedai besi. Jadi mungkin kita boleh highlight yang mungkin jalan kaki jumpa kedai besi tu, jalan kaki. Jadi tapi cuma untuk memulakan benda sebegitu, kita perlu ada buang rasa tak ada apa tu. Baru kita boleh bawa benda tu dan kita boleh mempromosikan, dan orang lain kan lama-lama orang akan ikut. Orang akan kata main Perlis kenapa? Kena ikut tour Kangak, jalan kaki Kangak tu kena ikut, best. Jalan kaki dia bawa, dia tunjuk macam-macam, dia tunjuk. Tapi kita kena ada faktor lah. Di sini ada apa, di sini dulu pokok dulu ke apa kan, di sini dulu apa ke dan sebagainya. Yang tu kena ada. Yang tu yang saya rasa kita boleh manfaatkan. Itu yang kalau kata berbalik kepada apa yang saudara telah tengok misalnya di luar negara berkenaan dengan tokoh pujangga Shakespeare di negara England. Jadi saya rasa ada cadangan saudara tu untuk kita kata bagaimana kalau di sana ada kata Shakespeare, maka di sini apa yang kita boleh angkat. Dia bila kita pergi ke bandar Stratford upon Avon, Stratford di tepi Sungai Avon lah. Jadi itu adalah tempat lahirnya Shakespeare katanya lah. Jadi ada rumah Shakespeare, ada dia angkat
Shakespeare tu seolah-olah macam memang hebat. Kita yang pergi pun kita, walaupun kita tak minat Shakespeare, kita tak tahu pun dia punya karya drama dia apa semua, kita tak tahu. Tapi kita nak pergi tengok juga. Sama kalau kita pergi ke Lake District, ada Patrick Potter yang kartun apa novel kanak-kanak yang kanak-kanak Patrick Potter, dan juga sastrawan-sastrawan lain. Jadi mereka menghasilkan macam ada museum sendiri. Jadi mereka buat macam benda tu satu yang menarik. Jadi mungkin di negeri Perlis ni kalau kita nak menyentuh tentang sastra, kita boleh buat jejak orang batin, jejak selampit, ataupun tadi dah saya katakan jejak karya-karya yang pernah dihasilkan di sini, ataupun setidaknya mungkin bukan buat jejak tapi mungkin buat satu macam tempat bergambar. Di sinilah berlakunya cerita filem tentang bulan, cerita filem Imaginun, filem KL Menjerit. Jadi boleh buat, dan bila kita buat itu, kita ya orang Perlis sendiri yang hargai dan jadikan dia ada apa, dia akan menjadi sesuatu yang bermakna kepada orang luar yang datang. Sebab orang luar akan tanya kita apa yang ada. Jadi kita bang, ni orang sedang ambil gambar kat sinilah apa-apa awang batin selalu buat persembahan ke apa kan. Jadi kita boleh cuba untuk bangkitkan. Dia panggil konsep ni konsep pelancongan sastra lah. Pelancongan sastra maknanya mai ke negeri Perlis sebab nak mengenali seni, nak mengenali budaya. Bukan sekadar pergi tengok teater di Istana Budaya sahaja, tetapi dia kena naikkan macam rumah kelahiran ke, rumah tinggalan ke, ataupun babak-babak yang dalam novel tu benda tu penting. Dan dia wujudkan di situ. Selalunya filem lah orang yang senang ingat kan. Antara contohnya kampung Banggol Dedak di Sik. Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan. Jadi siapa yang pernah belajar sastra, saya sendiri pun cari kampung rumah Syahno Ahmad, mana kampung betul kan doktor, kampung Banggol Dedak nama. Kalau saya ingat saya lah. Pergi cari balik. Pergi cari balik. Jadi kita nak cari. Macam kita baca novel-novel arwah Azizi Haji Abdullah di Kuala Muda. Jadi kita nak tengok mana sungai yang dia cerita, dia pergi mengai, nelayan ayah dia apa semua. Kita nak tengok betul-betul. Jadi kita cari disebabkan karya tersebut. Tapi mungkin sebab karyawan Perlis mungkin belum cukup popular lah untuk kita, tak sepopular Shakespeare. Tapi ke depan ni kalau ada karya-karya yang hebat yang mengangkat negeri Perlis, kita patutnya manfaatkan dia untuk manfaat kita lah, promosi pelancongan ekonomi. Tetapi dia berbalik pada worldview tadi. Kita kena ada rasa proud tu. Poyo dah panggil saya istilah poyo. Tapi saya tak tahu betul ke tak. Bahasa budak-budak sekarang. Budak-budak orang kata poyo ni proud of yourself. Poyo, jadi saya kata betul kot. Maksudnya adalah proud of yourself. Tetapi kita kena ada perasaan tu. Perasaan bangga, dan bila orang kata apa tak ada apa, kita buat tak tahu lah. Yang itu yang saya rasa kita kena tanam dalam orang Perlis. Itulah perasaan bangga, dan juga identiti kita tu perlu dikekalkan. Kita tak perlu nak jadi macam orang lain. Kita tak perlu nak buat shopping kompleks besar sebab kita nak sama dengan orang lain. Kita dah ada kita punya sendiri yang istimewa. Jadi pada malam ni saudara Syahkang telah berjaya setidak-tidaknya pada peringkat pertama lah, buat pertama kali, sudah pasti pertama kali untuk podcast ini, ataupun mungkin antara yang pertama, jika kita mempertimbangkan ruang dalam kata negeri Perlis di mana pandangan dunia orang-orang Perlis ni telah cuba untuk kenal pasti, diperhatikan, dianalisis. Setidak-tidaknya pun bagi orang Perlis yang hidup pada hari inilah. Jadi orang kata, dan kita cuba melihat bagaimanakah kita dapat mengambil ataupun memanfaatkan pandangan dunia yang kita kata positif itu untuk kita membangunkan negeri kita yang tercinta. Dan bukan semata-mata dibangunkan kerana wang atau kerana kekayaan, tetapi juga kita mahukan kualiti hidup yang sedia ada dalam negeri kita ini berkekalan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sampai ke penghujung podcast kita, dan kita ada satu segmen yang dinamakan segmen Kelaku Perlis. Kelaku Perlis. Jadi berkaitan dengan worldview ini, bagaimanakah kita boleh memberi kesedaran kepada anak-anak muda dan kepada anak-anak tak orang muda juga, kan, untuk bagaimana kita mengekalkan pandangan dunia yang sudah baik, dan juga kita menukarkan pandangan dunia yang mungkin
sudah usang, perlu diperbarui kerana negatifnya atau kerana traumanya atau kerana apanya, bagaimana kita menyemai perasaan jati diri dan kebanggaan ini? Jadi kalau kita tengok worldview yang terdahulu yang negatif tu, kita tak nafikan benda tu mungkin akan berkekalan juga sedikit. Tetapi kita sebagai orang muda dan juga yang tak berapa muda pun, kita kena bangkit dan cuba untuk usaha untuk memperbetulkan worldview itu. Kalau boleh saya sebutkan tadi, saya ulang balik, dalam perasaan bangga tu lah. Bangga dan juga kita rasa macam kita hargai apa yang kita ada dan kita jangan fikir apa yang kita tak ada. Sebab kalau kita fikir apa yang kita tak ada ni memang sampai sudah memang takkan habis. Dia akan jadi sampai benda takkan habis. Jadi kita kekalkan dengan apa yang kita ada. Cuma carilah ruang untuk kita meningkatkan dan mempromosikan dan juga menambah baik apa yang kita dah ada. Sebagai contoh, kalau boleh saya rujuk visual, kalau mungkin boleh tengok makanan tradisi negeri orang Perlis. Jadi kita angkat balik benda-benda yang dah lama tak nampak. Macam kalau kita tengok dalam gambar ni apa, ringgi dan juga emping. Yang mana kalau kita tengok dalam pasar malam ada setengah yang ada saya rasa nat pokok getah ada jual. Tapi mungkin bukan semua tempat lah. Tapi kalau kita sebagai orang Perlis, anak-anak muda yang nak membuat mungkin perniagaan, nak buat usahawan, jadi kita boleh angkat balik benda-benda yang sinonim dengan negeri Perlis untuk diperkenalkan balik. Sebab kita pun tak mahu juga orang main ke negeri Perlis, orang mencuba makanan-makanan yang ada di luar. Kita pun tak seronok juga. Jadi kalau boleh kita masukkan elemen-elemen negeri Perlis, macam saya tunjukkan tadi, ringgi, emping, benda-benda yang hanya ada di negeri Perlis tu kita cuba tambah baik, kita cuba untuk improvise, kita bagi tambah baik sesuai dengan aliran zaman lah. Mungkin zaman dulu makan dengan nyok, makan dengan coklat ke apa, tak tahu lah, contoh lah, yang emping makan dengan coklat ke, sebagai contoh. Mungkin itu boleh dijadikan satu yang kita naikkan identiti kita. Dalam masa yang sama, bila kita buat begitu, kita rasa impunya diri kita tu lebih kuat dan membawa kita untuk maju dalam hal-hal yang lain lah. Dan juga kita boleh angkat benda-benda yang bersifat kesenian dan kebudayaan ini untuk ditampilkan. Sebab apa, Doktor? Sebab kita tengok benda-benda yang bersifat pemandangan cantik ni dah ramai dah kita angkat, dah banyak sangat dah. Macam dah rasanya kebanyakan yang tular tu pun kebanyakannya yang bersifat gambaran yang cantik, visual yang cantik. Okey. Jadi kalau boleh kita angkat pula benda-benda yang jarang disebut, seni dan budaya. Kita angkat awang batil, seni. Mungkin ada yang nak menjadi pewaris, nak mencuba untuk menjadi awang batil, nak menyambung Tok Selampit punya persembahan. Jadi ataupun memperkenalkan semula gendang Perlis. Yang dulunya digunakan saya rasa untuk laga kebau dululah. Tapi lah ni rasanya benda tu lah boleh digunakan untuk upacara yang lain lah. Gendang kebau. Dulu kan. Tapi mungkin digunakan untuk benda lain. Jadi perkara-perkara sebegini yang patut kita angkat lah. Di samping benda yang sedia ada dah cukup baik, kita dah pun berjaya lah saya kata untuk memperkenalkan Perlis sebagai tempat yang tenang, tempat yang cantik, tempat yang kaya dengan ekonomi yang kita kata pasar nat, hipster dan sebagainya, kafe dan sebagainya, yang tu semua dah okey. Cuma kita tambah baik sikit dari segi memperkenalkan apa yang sudah usang lah, kita panggil lapuk ataupun sudah kita panggil langka lah, kita panggil kan. Contohnya halwa maskat. Kita kenalkan balik halwa maskat. Kalau ni orang kena dodoi kan. Tapi halwa maskat tak ramai orang biasa cuba. Halwa maskat yang warna oranye kan. Kalau kat Pekan Rabu ada jual kot. Saya pernah tulis satu cerpen pasal halwa maskat ni, lama dah 10 tahun lepas. Saya tulis cerpen, jadi lama dah saya tak jumpa halwa maskat ni, dia warna merah, dia macam dodoi kan. Jadi mungkin boleh diangkat balik perkara-perkara begitu. Bukanlah sebab kita nak angkat tu sekadar saja, tapi bila kita angkat tu, dia akan menaikkan kita punya keyakinan tu secara tak langsung, yang boleh membawa kepada hal-hal yang lain lah, keyakinan kita, insyaAllah. Jadi sudah pasti komponen yang penting lah kepada pandangan dunia orang Perlis ni adalah tak lain tak bukan adalah kepercayaan, akidah dan juga pegangan kepada Islam, Ahlussunnah Jamaah, seperti yang menjadi identiti kepada negeri kita lah. Mungkin yang terakhir, saya memohon rumusan ringkas daripada doktor ataupun saudara Syakang berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan pada episod kali ini. Mungkin rumusannya dalam tempoh setengah minit. Setengah minit sah. Tapi kalau terlebih dahulu
sepantas internet. Apa yang kita sampaikan pada hari ini, worldview ini adalah pandangan. Kita pun tidak merujuk kepada apa-apa fakta. Kita mungkin saya dan doktor mempunyai batasan lah dari segi kita punya pandangan, ataupun orang yang kita bergaul mungkin lain worldview-nya. Jadi apapun kita harus beralih kepada worldview yang tak baik kepada yang lebih baik lah. Itu yang kita nak cuba sampaikan pada hari ini sebenarnya. Jadi kita bukan nak mengata orang perleh, tapi kita nak menjelaskan sesuatu yang negatif untuk kita tambah baik. Itu sajalah untuk hari ini. Jadi saya rasa ini satu permulaan, dia bukan satu pengakhiran. Ada banyak lagi perkara yang kita akan lalui dan mudah-mudahan satu hari nanti kita akan dapat memperjelaskan dengan lebih baik, dengan lebih kukuh lagi insya-Allah. Jadi dalam kesempatan ini insya-Allah jangan lupakan bahawa kita akan bersiaran dalam episod berikutnya dengan satu tajuk yang lain juga daripada yang lain, iaitu berkenaan dengan manuskrip Melayu warisan negeri Perlis, insya-Allah. Jadi untuk itu, seperti mana biasa, kita tidak lupa kepada ibu kandung kita. Berbanyak terima kasih kita ucapkan di atas sokongan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, serta teristimewa juga kepada rakan strategik kita Suara Sunnah Channel yang memperuntukkan segala bantuan teknikal kepada podcast kita, dan tidak dilupakan juga yang teristimewa kepada para penonton, pendengar, dan juga mereka yang telah melayari kita di pelbagai platform media sosial. Terima kasih dan terima kasih di atas segala like, view, follow dan sebagainya yang telah diberikan. Salah silap Perlis mohon berundur dulu. Jadi salah silap Perlis, segalanya Perlis, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syakam.